Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Abdul Aziz rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bibarakati ulumihi fid darain amin. Kitab Jawi muka surat 8. Kitab Misbahul Munir muka surat 8. Bicarakan orang panggil hukum syarak. Uraian yang kedua ni banyak menyatakan hukum syarak, kan? Undang-undang, kan 5 perkara dulu, wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Lu berhenti kat misal, berhenti pada misal mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Mana misal wajib pada syarak seperti mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yakni makrifah. Mengenal itu namanya makrifah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib sebagai orang mukallaf, kita kena makrifah mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala atas jalan ijma' para alim ulama. Ijma' ulama muslimin bukan ittifaq. Bila ittifaq ada sebahagian khilaf. Bila kata ijma', semua ulama sepakat begitu, wajib kita orang mukallaf mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalil putus, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalil yang qat'i. Allah menyebutkan firman Allah SWT, fa'lam. Fi'il amar, alima ya'lamu i'lam. Fa'lam. Akan hendaklah engkau mengetahui annahu la ilaha illallah. Bahasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT. Al-ilmu wal ma'rifah itu mutaradifani. Dua lafaz yang sama. Makna samanya. Al-ilmu wal ma'rifah itu orang panggil lafaz muradif. Lafaz berbeza tapi makna sama. Bila kata ma'rifah, itulah namanya ilmu. Bila kata ilmu, itu namanya ma'rifah. Mengenal. Fa'lam. Maka hendaklah engkau ketahui. Maksud ketahui itu mengenal. Sebab Allah mengatakan fa'lam. Fi'il amar, kan, bab yang keempat sulasi mujarad, ada 6 bab. Bab yang keempat fa'ila yaf'alu atau wazan fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Dan alima ya'lamu i'lam. Kalau kita ngaji nahwu saraf, alima ya'lamu i'lam. Maka hendaklah engkau ketahui. Apa maksud ketahui? Maksud ketahui adalah ma'rifah. Hendaklah kita mengenal akan Allah SWT. Tidak ada khilaf satu pun di kalangan alim ulama. Wajib kita kenalkan Allah SWT makrifah. Ada makrifah ilmiah. Ada makrifah zawqiyah. Dalam tauhid, itu namanya makrifah ilmiah. Bila kita mengaji tasawuf, itu namanya makrifah zawqiyah. Bila itlaq dalam tasawuf, kita mengenal Allah, itu zawqiyah. Bila dalam usuluddin, bila wajib kita mengenal Allah, itu makrifah ilmiah. Kita kenal dengan jalan ilmu. Kita mengaji sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafah, itu namanya makrifah ilmiah. Kita mengenal Allah, dan ada dalilnya. Itu makrifah ilmiah namanya. Suatu kewajipan. Maka dapat pahalalah atas orang yang mengenal Allah SWT itu. Bila wajib, kita tuntutkan, kerjakan pada wajib, yang kita kenalkan Allah, hasil pahala. Dan berusahalah atas orang yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu. Siapa yang tidak mengenal Allah, dan kalau ilmiah tidak ada, apatah lagi zawqiyah. Dan maka berdosalah hukumnya meninggalkan perkara wajib, misalnya mengenal Allah. Bila tidak mengenal Allah, itu dikatakan berdosalah orang tersebut.
Bukan sekadar berusaha, bahkan istidrak, bahkan ini istidrak berkata berusaha. Bukan sekadar berusaha, bahkan tidak sah agamanya. Agamanya tidak sah. Kan? Sebab ini dikatakan bab pokok namanya, bab usul. Mengenal Allah itu dipanggil bab usul, bab yang pokok tunjang-tunjang. Kan? Ini yang paling sangat ditakut. Kan? Paling sangat takut kalau orang tidak mengenal akan Allah. Adapun bab furu' kan, itu khilaf ulama. Kan? Berselisih khilaf itu bab furu'. Kan? Masalah Sayyidina itu bab furu'. Ulama khilaf berselisih, adakah kena baca Sayyidina ataupun tak baca Sayyidina. Kan? Itu orang panggil bab furu'. Kan? Bab usolli, adakah kita kena baca usolli, fardul isya'i, itu khilaf, itu bab furu'. Kan? Orang panggil yang paling takut tentang bab akidah. Kan? Tentang soal pokok tunjang. Kan? Seperti Tuhan bertempat atau tak bertempat ke, itu orang panggil ni soal akidah. Adakah Tuhan kan berjihad atau tidak, kan? Itu soal akidah namanya begitu. Kan? Inilah kata Allah SWT. Allah SWT itu bersifat dengan kaun namanya. Kaun itu ada dua makna. Ada kaun mutlak, kan? Kaun dengan makna lawan bagi takdir. Bukan kaun muqayyad. Kan kana Allah wala syai'a ma'ahu. Kan kana Allah wala syai'a ma'ahu. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Kana yakunu kaunan. Masdar kana yakunu kaunan. Kana tu dua bagi. Dan bila kita tengok firman Allah, kana Allah wala syai'a ma'ahu. Dan dia ada dua kaun. Dan kaun tu ibarat dari kana lah. Dan fi'il madi dia kana. Mudhari yakunu. Masdar kaun. Kaunan. Maka kaun itu dua makna. Ada kaunun mutlak. Dan kaun mutlak itu kaun dengan makna ada lawan tak ada. Kan? Itu kaun mutlak namanya. Kaun mutlak itu maknanya apa? Kaun mutlak ada lawan tak ada. Itu kaun mutlak. Ada satu lagi namanya kaun muqayyad. Dan satu lagi namanya kaun muqayyad. Dan inilah ulama mengatakan Allah bersifat dengan kaun tapi tak ada makan, tak ada tempat. Allah bersifat dengan kaun tapi tidak bertempat. Dan tiba-tiba dia kata tak boleh terima pada akal. Dan bila ada orang mendakwa, akal tak boleh terima. Kerana tiap-tiap benda yang ada, katanya, tiap-tiap benda yang ada mesti bertempat katanya. Dan tiba-tiba Allah ada tak bertempat. Itu ada setengah golongan mengatakan begitu, akal tak berterima katanya. Kan? Itu kita kena faham, kaun tu ada dua. Ada kaunun mutlak, ada kaun muqayyad. Kan? Tuhan ni orang panggil khaliqul makhluqat. Kan? Itu dalam bab Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan khaliqul makhluqat, Allah yang menciptakan sekalian makhluk. Setiap hari kita baca Al-Fatihah kan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bila sebut Allah yang menjadikan sekalian alam, bila Allah yang menjadi, kena segala-gala, dan duk tergambar Allah tu bukan kaun, bukan semua makhluk tu. Itu dikatakan, orang panggil alam tu ada 18,000 alam. Alam bukan sikit, 18,000 alam. Allah jadikan makhluk Rabbul Alamin 4 makhluk. Malaikat, syaitan,
jin, manusia. Dalam 4 makhluk, Allah nisbahkan 10. Makhluk Allah itu malaikat, syaitan, jin, manusia. Kemudian nisbah 10. 9 daripada 10 bahagian Allah jadikan malaikat. 9 daripada 10 bahagian Allah jadikan malaikat. Punya ramai. 1 bahagian saja berkongsi di antara syaitan, jin, manusia. 3. Berkongsi 1 je. Syaitan, jin, manusia. 3 ni, syaitan, jin, manusia, 10 bahagian lagi. 9 daripada 10 bahagian Allah jadikan syaitan. Baki 1 bahagian Allah jadikan jin dan manusia. Lepas malaikat yang paling ramai, syaitan. Maka 10 bahagian Allah nisbahkan lagi 10 bahagian, 9 bahagian daripada 9 daripada 10 bahagian Allah jadikan jin saja. 1 bahagian Allah jadikan manusia. Punya ramainya jin daripada manusia. Kemudian manusia ada 125 bahagian. Bukan sikit. Kita ingat kita je manusia ni. Manusia itu ada 125 bahagian. 100 bahagian Allah jadikan manusia di bertanah Hindi. 12 bahagian Allah jadikan di bertanah Rum. 6 bahagian Allah jadikan di bertanah Masyrik. 6 bahagian lagi Allah jadikan di tanah Maghrib. Termasuk Ya'jud sebagian manusia. Termasuk Ma'jud sebagian manusia. Tinggal 1 je. Itulah kita manusia insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 1 manusia ini yang paling sempurna pecah 73 golongan. 72 ke syurga. 72 ke neraka, 1 je ke syurga. Itu ahli sunnah wal jamaah. Atau bermacam-macam itikad. Atau orang panggil bab mengenal Allah, nanti kita akan masuklah. Kita selalu kan. Atau mengatakan kalau kita ambilkan dalakan Allah wala syai'a ma'ahu. Orang panggil kita kena ingat ada kaun mutlak, ada kaun muqayyad. Maka bab mengenal Allah semua ulama ijma' kan, itu suatu kewajipan. Tidak ada khilaf walaupun seorang ulama. Kan? Bukan sekadar berdosa, bahkan istidrak pada dosa, bahkan tidak sah agamanya. Orang yang tidak mengenal Allah, bahkan agama tidak sah. Dan seperti semayang 5 waktu, maka dapat pahala atas orang yang mengerjakan semayang, ini semayang 5 waktu, dan berdosalah atas orang yang meninggalkan akan semayang 5 waktu. Suatu kewajipan. Masuk dalam misal berwajib, apalagi berwajib, seperti semayang 5 waktu. Dan dulu pada asal semayang itu di waktu malam, kan? Semayang waktu malam, kemudian dimansuhkan ya ayyuhal muzammil, kan? Pada awal-awal kerasulan Nabi Muhammad SAW diperwajibkan umat Islam pada awal itu semayang waktu malam. Tetapi dimasukkan turun fardu sembahyang sehari semalam 5 waktu. Dan itu sudah dimasukkan. Hendaklah kita mengetahui di dalam Al-Quran itu ada setengahnya nasikh. Apa nasikh? Mengubahkan hukum. Dan mengubahkan hukum ayat yang telah dahulu. Dan ada setengah daripada Al-Quran itu mansukh. Bila kita ngaji usul tafsir,
Dalam Al-Quran ada nasikh, ada mansukh. Apa nasikh? Dia mengubahkan hukum ayat yang terdahulu. Itu nasikh. Apa mansukh? Kan? Diubahkan hukumnya. Itu mansukh. Kan? Kerana inilah dalam Al-Quran itu ada 4 bagainya. Yang pertama, bagai Al-Quran yang pertama, kekal suratan dan hukum. Bagian Al-Quran yang pertama, kekal suratan dan kekal hukum. Ayatnya kekal, hukumnya kekal. Itulah kebanyakan Al-Quran yang ada pada hari ini. Atau namanya bagian Al-Quran yang pertama, kekal suratan dan juga kekal hukumnya. Kebanyakan begitulah. Bagian yang kedua dari Al-Quranul Karim, bagian kedua dari Al-Quran, kekal suratan, kekal bacaan, kan? Tapi tak terpakai hukumnya. Hukum dah tak pakai. Itu bagian kedua. Suratannya kekal, bacaannya kekal, hukum dah tak terpakai. Mana dalam Al-Quran, ayatnya masih ada. Bacaannya masih ada. Tapi hukumnya sudah tak terpakai. Mana dia? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Atau namanya masih ada dalam Quran. Tapi hukumnya sudah tidak terpakai. Kan? Ketika Rasulullah duduk di Mekah, kan? Tak diperintahkan Rasulullah untuk berperang. Maka ayat ini kuliah al-kafirun, begitulah Nabi gunakan begitu. Tetapi dimasukkan ayat ini dengan ayat suruh berperang. Ketika di Madinah, diperintahkan Rasulullah suruh berperang. Dan demikian ayat ya ayyuhal muzammil. Permulaan umat Islam dulu semayangnya waktu malam. Kemudian dimasukkan kena semayang sehari semalam fardu 5 waktu. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kekal hukumnya, kan? Tapi masuk suratan dan bacaan. Ada yang ketiga, Al-Quran yang bagai yang ketiga ini, kekal hukumnya kekal, dimasukkan suratannya, dimasukkan bacaan. Kita buka Al-Quran, tak ada ayat ni. Ayat ni sudah tidak ada, tapi hukum masih diguna. Mana dia hukum dia? Mana dia? Bacaan yang sudah tidak ada dalam Quran, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, kan? Iza zanaya farjumuhuma al-battata. Buka Quran tak ada. Tapi hukumnya masih ada. Orang yang sudah merasa jimat yang halal berkahwin, ketika ia berzina, hukumnya rejam sampai mati. Hukum ada. Tapi ayat itu sudah tidak ada dalam Quran. Kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, mansuh hukum, mansuh suratan, dan mansuh bacaan. Semua mansuh. Bagai yang keempat, hukumnya mansuh, suratan dia mansuh, bacaan pun mansuh. Buka Al-Quran, tak ada ayat ni. Hukum ni pun dah tak pakai dah. Kan? Itulah satu ayat yang panjang di dalam surah Al-Baqarah, semua Allah hilangkan. Dalam hati Nabi Muhammad pun Allah hilangkan, dalam hati para sahabat pun Allah hilangkan. Itu 4 bagi Al-Quran. Kan? Maka sembahyang 5 waktu ni satu kewajipan. Dan dulu para sahabat di awal sembahyang waktu malam. Dan dinasahkan sembahyang 5 waktu. Atau dapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan dijanji seksa bagi orang yang meninggalkan. Ditinggal pun dengan ketiadaan uzur. Kalau tinggalkan sembahyang dengan ada keuzuran, itu tidak mengapa. Kan? Kalau kita tinggal sembahyang sebab ada keuzuran. Manama an solatin. Siapa yang tertidur sampai tinggal sembahyang, itu tak mengapa. Kan? Tidur waktu zuhur, dan tidur tengah hari sampai sabu bangun.
itu tidak menjadi suatu kesalahan. Tak sedar. Dan letih sangat badan tu. Mengantuk yang teramat, tidur. Bangun-bangun pukul 5 petang. Juru terlepas dah. Kan? Itu kena kodok lah kan. Adakah dia berusaha? Tak masuk. Itu orang panggil, dikatakan kalau tinggalkan sembahyang itu dengan ketiadaan uzur. Dan sebagainya, sebagai misal mengenal Allah, misal sembahyang waktu ni, apa sebagainya bayan dia. Daripada segala perkara yang wajib dikerjakan akan segala perkara tiap-tiap benda wajib, itulah masuk dalam hukum syarak. Dan erti sunnah itu, kita kalau fiqh baca sunat. Kalau dalam hadis kita baca sunnah kan. Dan erti sunat itu ialah barang yang dituntut, perbuatkan akan barang. Tuntut tu akan sebagai tuntutan yang tidak putus. Itu sunat. Tuntut tekan, suruh buat, tapi tak mesti. Kan? Tidak putus orang bagian. Kalau tak buat pun, kan? Itu tidak menjadi satu kesalahan dosa. Itu benda yang sunat namanya. Sekira-kira dobek dia dijanjikan dengan beri pahala atas orang yang mengerjakan akan bang tuntut tu. Orang panggil dobek dia setengah mana sunat ini dijanjikan beri pahala atas orang yang mengerjakan akan barang yang dituntut. Masuk dalam tuntutan, suruh buat, bila buat, boleh pahala. Tapi dengan syarat kena ada sifat ihsan lah. Dengan syarat nak boleh pahala, ada ihsan. Bila buat dah bersunat, tiba-tiba ada lentang sifat riak ujub, itu tak terpakai. Itu tak hasil pahala. Orang panggil, ketika buat perkara sunat, syaratnya ada sifat ihsan. Dan tidak diseksa, tidak dijanji seksa, meninggalkan akan barang yang dituntut. Seperti sembahyang witir. Orang tanya, apa hukum orang yang tak sembahyang witir? Bila ditanya orang, apa hukum kita tak sembahyang witir? Kan kita jawab ada khilaf. Ada kata wajib, ada kata sunat. Jumhur ulama berjalan sembahyang witir itu sunat yang muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Kan? Bila berkata sunat, apa sunat? Kembali bertakrif. Kan? Kembali bertakrif, orang yang mengerjakan itu dijanjikan pahala. Orang yang meninggalkan tak dijanjikan seksa. Itu dikatakan sunat namanya kan. Bahkan istidrak berkata tidak diseksa. Walaupun tidak diseksa bagi orang yang tidak mengerjakan sunat, bahkan yakni tetapi. Dan orang panggil bahkan dengan tetapi. Dan asal bahkan istidrak, tapi kita guna idrab. Dan bahkan tetapi merugilah ia seorang akan masa seorang. Rugilah. Dan rugi masa. Allah berikan banyak masa tak buat amal sunat, amat rugi. Kita ni dua makam. Ada makam asbab, ada makam tajrid. Orang yang makam tajrid itu dia lebih tinggi daripada orang yang duduk makam asbab. Dan orang makam asbab, dia nak harta, dia kena bekerja. Bermakna orang ini makam asbab. Orang yang lebih tinggi makam daripada makam asbab itu makam tajrid namanya. Siapa orang makam tajrid? Dia tak perlu bekerja, tapi ada harta cukup. Itu orang makam tajrid. Dan macam mana kita nak tahu Allah redha kita duduk pada makam tajrid? Dan dengan syarat, walaupun kita banyak masa, tak perlu bekerja dapat harta, dengan syarat masa yang lapang itu dipergunakan untuk amal ibadah. Bermakna Allah redha kita duduk pada makam tajrid. Ketika orang pencen ni makam tinggi tu. Orang pencen ni makam tajrid. Kan?
Dua makam tinggi tu. Isteri-isteri lebih tinggi makam dia. Orang jadi si rumah isteri, bulan-bulan saya bagi. Tu makam tinggi, makam tajrid tu. Dan makam dia tinggi, mulia tu. Macam mana nak tahu Allah redha duduk makam tajrid? Waktu masa yang banyak itu dihabiskan untuk ibadah. Itu tanda dia. Setengah tanda dia, kebanyakan waktu itu dihabiskan untuk ibadah. Itu orang panggil tanda Allah redha duduk makam tajrid. Tiba-tiba ada masa banyak duduk main kira, main dam kedai kopi, duduk manjang, tengok telefon, tengok TV, bermakna turun makam. Daripada makam tajrid ke turun bawah. Duduk turun makam asbab. Dan aturan panggil, bahkan merugilah ia masa. Ada masa banyak, tapi tak dibuat bersunat. Rugi sangat masa. Seperti sembahyang sunat rawatib. Ini masuk sembahyang sunat yang berwaktu. Dan sunat tahajud pun sunat berwaktu. Kan sembahyang ada berbagai kan. Ada sembahyang yang berwaktu, ada sembahyang yang bersebab, ada sembahyang yang tak bersebab. Dan sembahyang sunat sembahyang yang berwaktu seperti sembahyang fardu berwaktu. Seperti sunat rawatib berwaktu. Ada sembahyang yang bersebab. Terbagi 3. Ada sebab yang terkemudian, ada sembahyang sebab yang terdahulu, ada sembahyang sunat sebab yang menyertai. Ya. Apa misal sembahyang yang sunatnya, apa misal sembahyang sebabnya terdahulu? Sebab dulu baru sembahyang. Orang bagi sembahyang yang sebab terdahulu. Kalau Arab bagi sebab mutaqaddim. Ada sebab baru tuntut sembahyang. Seperti sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu, kan baru sunat sembahyang kan. Mana boleh sembahyang kat rumah siap-siap? Tak boleh. Itu sebab terdahulu. Contoh lagi sembahyang sunat wuduk. Ambil wuduk dulu, baru sunat sembahyang kan. Itu sunat yang sebabnya mutaqaddim, sebab terdahulu. Ada sembahyang yang sebabnya terkemudian, sebab mutaakhir namanya. Sembahyang dulu, sebabnya baru datang kemudian. Apa contoh dia? Sembahyang sunat ihram. Kita nak pergi umrah haji, sembahyang sunat dulu kan? Ada orang sembahyang sunat kat rumah. Ada orang sembahyang sunat kat airport. Ada orang sembahyang sunat kat atas kapal terbang. Kan? Baru nak dekat Mekah, baru kita niat kan? Dah sampai kat miqat dia, baru kita niat kan? Nawaitu umrata wa ahram tuha lillahi ta'ala kan? Sembahyang dulu, hasil sebabnya kemudian. Sembahyang hajat, sembahyang dulu kan? Baru pilih. Kan? Sembahyang istikharah, sembahyang dulu. Baru pilih. Sembahyang hajat, sembahyang dulu, baru minta. Sebab terkemudian. Ada sembahyang sebab menyertai. Orang panggil sebab muqarrin. Ketika ada sebab saja, dituntut sembahyang. Sebelum tak tuntut, selepas pun tak tuntut. Mana misalnya, seperti sembahyang gerhana. Ketika berlaku gerhana saja, sunat sembahyang. Sebelum tidak, selepas pun tidak. Kan? Atau dua misal, dia kata seperti kan, orang panggil sunat rawatib berwaktu. Dan sunat tahajud pun berwaktu. Itu sembahyang sunat yang berwaktu. Bangun pukul 2 petang. Nak sembahyang tahajud lah, dah tidur dah. Tak kena waktu ni. Kan? Waktu tak kena. Kan? Pukul 2 petang nak sembahyang duha. Tak kena tu. Waktu tak kena tu. Ada sembahyang yang berwaktu. Dan umpama misal sembahyang rawatib, sembahyang tahajud, apa umpama bayan dia? Daripada segala perkara-perkara yang sunat. Maka dapat pahalalah atas orang yang mengerjakan sunat-sunat yang tersebut, hasil pahala. Dia kata buat benda sunat-sunat ini, hasil pahala, syarat mesti ihsan. Dengan syarat mesti ada sifat ihsan. Jangan dah sembahyang rasa takabur pula. Dan tak dapat juga pada sunat. Kerana dia mesti dilentangkan dengan sifat ihsan. Dan tidak diseksakan
yakni dan tidak dijanjikan seksa atas orang yang meninggalkan akan sunat yang tersebut. Tak buat pun tak kena seksa. Orang tak buat qabliyah ba'diyah pun tak diseksa. Cuma rugi saja. Kan? Hanya besarlah rugi masanya dengan meninggal itu, meninggalkan perkara sunat. Cuma rugi yang teramat aja. Dan arti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal. Siapa tuntut? Syarak lah kan. Apa arti haram? Barang yang dituntut yang oleh syarak. Syarak tuntut apa? Syarak tuntut tinggal. Kan? Makna syarak tuntut kita ni ada dua. Syarak tuntutkan pada kita ni ada dua. Satunya tuntut perbuat. Yang keduanya tuntut tinggal. Tuntut tu syarat tuntut dua. Ada syarat suruh tuntut buat. Ada syarat suruh tuntut tinggal. Kan? Maksud tinggal ini tak buat. Jadi, bukan kata masuk tinggal ni buat dulu baru tinggal. Tak. Masuk tinggal ni jangan dibuat. Kalau belum pernah buat, pantang. Bukan kena beramal dengan hukum haram macam mana? Arti haram tuntut tinggal. Oh, nak tinggal macam tak pernah buat. Kena buat dulu benda haram, baru tinggal kan? Tak demikian. Maksud tuntut tinggal ni, jangan kita pernah buat walaupun sekali. Atau nama pantang. Timbul istilah pantang. Kalau belum buat benda haram, nak tinggal macam mana? Tak pernah buat. Kita pantangkan diri, jangan sekali-kali jatuh dalam benda haram. Kan? Jangan silap faham. Haram kena tinggalkan. Mesti kena buat dulu baru tinggal ni. Tidak kan? Adakah kena berjudi dulu baru kita tinggalkan? Tak demikian. Kan? Kemudian adakah hasil pahala? Kita tak pernah berzina. Dapat tak pahala tinggalkan berzina? Kita tak pernah berjudi. Kita tak pernah minum arak. Adakah dapat pahala kita meninggalkan benda haram tadi? Meninggalkan judi. Meninggalkan minum arak. Kan? Tengok aribi. Tengok perkara yang datang. Tengok lentangan. Adakah semata-mata kita tak pernah buat benda haram semua dapat pahala? Belum tentu. Kalau datang lentangan pada hati, lalu kedai-kedai, tengok kedai-kedai mewah, orang minum arak, terdetik pada hati apa rasanya arak ni? Tiba-tiba nafsu berasa, macam nak rasa sikit lah. Nak rasa setitik, nak rasa seteguk, tak mabuk seteguk tu. Apa rasa arak ni manis-manis ke orang minum sedap tengok kan? Kata orang hilang masalah. Nafsu tiba-tiba dilentangkan berasa nak buat benda haram. Ketika itu kita ingatkan ini benda haram, syarat suruh tuntut tinggal. Ketika itu baru hasil pahala. Baru hasil pahala. Kalau tak pernah terlintas pun di hati, tak pernah terlintas pun nak minum arak, adakah boleh pahala meninggalkan benda haram? Tak demikian. Atau orang panggil, tengok atas lentangan di hati. Bagi orang yang pernah mengerjakan benda haram, wajib tinggalkan. Bagi orang yang belum pernah buat benda haram, pantang. Bagi orang yang dah buat, tinggalkan. Bagi orang yang belum buat, dipantangkan diri. Kan? Adakah hasil pahala? Tengok aribi dia. Tengok perkara yang datang. Kan? Bagaimana dobitnya? Kan? Haram itulah barang yang dituntut tinggal yakni oleh syarak sebagai tuntutan yang putus. Mesti kena tinggal ataupun pantang. Dobitnya bagaimana? Dia orang panggil taswir. Sekira-kira ni kalau kita mengaji kaedah, orang panggil taswir. Macam mana rupa? Taswir ni kalau kita buat soalan, macam mana rupa nak tinggalkan benda haram yang dikatakan tuntut putus ni, sekira-kira dijanjikan dengan seksa atas orang yang mengerjakan akan barang. Siapa buat benda haram, Allah janjikan seksa. Kan? Allah janjikan seksa. Dan diberi pahala
atas orang yang meninggalkan akan barang tersebut. Tinggalkan benda haram, Allah janjikan beri pahala. Itu pun dengan syarat ditinggalkan dengan apa? Dengan ikhlas. Kenapa dah tak judi dah? Duit tak ada, kalau ada duit nak berjudi lagi tu. Tu bukan ikhlas. Dia tak berjudi pasal dah tak ada duit. Kan? Tak hasil pahala tu. Orang panggil, mesti dilentangkan dengan sifat ikhlas, tulus, suci. Kan? Misalnya mana barang itu untuk tinggal ni, seperti berzina, itu dosa anak Adam dengan Allah Ta'ala. Dan meminum akan minuman yang memabukkan, semata-mata minum arak, itu dosa seorang hamba dengan Allah. Haram hukumnya. Dan memakan akan makanan yang diharamkan, makan daging khinzir, makan ayam tak sembelih, sama tu walaupun ayam tapi tak sembelih, bangkai kan. Dan ditegahkan atau taksir. Atau taksir itu nak menerangkan apa maksud haram, ditegahkan, sama tu. Kalau tak tahu mana haram, tafsir yang kedua ditegahkan. Dan memakan akan makanan yang diharamkan, yakni ditegahkan, maksud gitu. Misalnya mana seperti arak. Arak itu umum. Kalau khamar, perahan buah anggur itu khamar. Adapun arak itu umum. Sama ada perahan daripada buah apple, perahan daripada nenas, perahan daripada tamar, atau umum. Kan? Seperti arak, kan? Dan darah, makan darah. Kan? Duk makan darah. Kan? Kullu, kan? Hurrimat alaikum maitatu waddam. Kan? Diharamkan atas kamu ini bangkai dan darah. Sebab ada nas. Kita diharamkan makan darah. Kalau badan terluka, jangan dirasa dengan lidah. Terluka pula tangan. Dia pun jilat luka dia, rasa lidah. Haram tu. Kan? Pasal datang nas hurrimat alaikumul maitah waddam. Kan? Melainkan darah yang diistisnakanlah, dikecualikanlah, kan? Ada darah yang terkecuali, hati itu asal darah, itu terkecuali kan. Nak makan hati ayam lah, kan asal dari darah, itu terkecuali, tak masalah. Dan ganja, kan? Daun tu lah, dan ganja. Asal ganja tak haram. Maksud ganja di sini, ganja yang sudah bercampur, kan? Dengan perkara yang memabukkan. Asal daun ganja itu tidak haram. Kenapa ulama hukumkan haram? Saddan lil babi. Kaedah fiqah mengatakan saddan lil babi, nak tutup pintu. Orang sekarang banyak disalahgunakan. Asal ganja tu ada manfaat. Kan? Asal ganja ada manfaat. Kan? Kalau kita ngaji Sahih Bukhari, kan? Kita akan jumpa ada perawi hadis isap ganja. Tapi ganja yang original lah, sebab dia ada manfaat. Tapi hari ini oleh kerana ramai pemuda-pemuda silap guna, salah guna, maka ulama nak tutup pintu dia. Kaedah namanya saddan lil babi, bila sebut ganja, haram semata. Itu orang panggil nak tutup pintu. Dan sebagainya. Apa sebagainya? Daripada perkara-perkara yang diharamkan. Kan? Kalau datang nas, kan, terpanggil sebutkan secara soreh, bermakna benda itu benda haram. Bila datang nas, tapi ada ihtimal, ada turun makruh. Turun makruh, kan. Laju sangat tulisan kedua, tak ada nak baca. Tulisan saya tak sempat nak baca. Apa Ustaz, nanti lepas kuliah kita baca balik ya. Maka berdosalah
Dan disiksa lah, ini dijanjikan siksa. Berdosa dan disiksa, adakah confirm? Tidak demikian. Dijanjikan siksa atas orang yang mengerjakan tersebut. Dalam contoh, dalam 1,000,000 orang minum arak, adakah 1,000,000 kena siksa? Tidak demikian. Allah tidak meraih janji dalam 1,000,000 mungkin yang wajib hanya seorang. Yang lain duduk dalam keadaan min masyiatillah. Orang panggil min masyiatillah. Duduk dalam kehendak Allah. So, Allah tidak pernah mengenai janji dalam 1,000,000 orang minum arak, seorang wajib kena siksa. Dan ada begitu. Itu dia kata, kita kena takdir, dijanjikan diseksa atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Benda haram tu lah. Dan diberi pahala atas yang meninggal. Dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan akan dia, akan yang tersebut. Kata meninggal tu dengan ikhlas. Ditinggalkan benda haram dengan ikhlas, dapat ganjaran pahala. Kerana perkara-perkara yang tersebut itu ditegah putus. Allah putuskan, jangan buat benda haram. Dan arti makruh itu, bab yang keempat, asal-asal makruh itu dari seluruhnya benci. Asal makruh dari seluruh itu benci. Itu asal dari seluruh lah. Orang bagi makruh itu perkara yang dibenci. Itu asal-asal luahnya begitu. Apa makruh? Ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Dan syarat tuntut suruh tinggal tapi tak sampai naik tangga putus. Itu makruh. Suruh juga tuntut tinggal tapi tak sampai tangga putus, tapi tak mesti. Bagaimana dobeknya? Taswir dia bagaimana? Sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas orang yang mengerjakan akan barang. Siapa buat benda makruh, tak janji dosa. Siapa buat benda makruh, tak janji dosa. Dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan akan barang. Siapa tinggalkan benda makruh, Allah janji beri pahala dengan syarat ikhlas. Ini syarat tinggal tu dengan ikhlas. Kan? Mesti dilentang dengan sifat ikhlas. Dan sekurang-kurang ikhlas dihimpunkan dunia akhirat. Itu sekurang-kurang ikhlas. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah SWT. Dan makruh itu merupakan amaran daripada Allah. Seperti makan sambil berjalan. Dan orang panggil makruh dalam keadaan sambil berjalan makan. Itu makruh begitu. Dan kencing sambil berdiri. Dan dalam keadaan berdiri, kencing. Itu orang panggil makruh. Tapi ini putus tilik dengan bahawa tak tilik pada aridi. Kata kencing berdiri itu makruh, tidak tilik pada aridi. Kalau tilik pada aridi, dia boleh naik tangga haram. Tilik pada aridi boleh naik tangga haram. Seperti mana misal, kalau kita kencing berdiri, tangan tiup kena tubuh, percik pada pakaian, atau naik tangga haram. Orang panggil semata-mata kencing berdiri, itu orang panggil makruh begitu. Dan memakan akan makanan yang berbau keji. Untuk makan makanan yang berbau keji seperti makan bawang putih. Jangan lupalah gosok gigi. Bersugi kan. Pasal dia jenis passion berbau. Kan. Lebih-lebih lagi. Dan kalau buat jeruk, lagilah bau. Kan? Kalau dia buat jeruk tu, lagi bau. Kan bawang putih kan. Banyak manfaat antioksidan yang tinggi kan. Tapi jangan lupa bersugi lah kan. Kalau dia buat jeruk tu,
sampaikan benda makruh ni, syarat uzurkan. Kalau mulut berbau, syarat uzurkan tak payah datang berjemaah di masjid. Diuzurkan pada syarat. Atau makruh, dibenci, keji tu. Kan? Kalau orang duduk semayang sebelah kita tu, dibuka mulut, kan? Dah lain tu. Kita berasa, tak khusyuk, hilang khusyuk semayang ni. Kali sendawa tu bertempoyak, atau syarat uzurkan. Kan? Tak perlu datang berjemaah atau berdemakruh, dibenci. Dan sebagai misal tersebut, apa dia bayan dia? Daripada perkara yang makruh, perkara yang keji. Kalau nak makan juga, kena berkumur, kena bersugi. Kan? Maka dapat pahala atas orang yang meninggalkan akan dia akan benda makruh. Ditinggalkan dengan ikhlas. Dan tidak dijanjikan seksa atas orang yang mengerjakan akan dia akan makruh. Kan? Semata-mata kerjakan benda makruh, tak tilik menyakitkan hati orang lain. Ini semata-mata buat benda makruh, tak ditilik menyakitkan hati orang lain. Kan? Sebab Nabi mengatakan, la darara wala dirara. Kan? Jangan buat mudarat diri sendiri dan jangan buat mudarat ke orang lain. Kalau kita buat benda makruh, menyakitkan hati orang lain, itu namanya dah tak makruh, naik benda haram. Naik benda haram. Sebab tu orang panggil semata-mata makruh, tak tilik benda lain, kan? Itu makruh. Kalau tilik benda lain, naik tangga haram. Jadi jangan kita makan benda bau, jangan hadir berjemaah di masjid, dan takut menyakiti orang lain jadi haram. Dan itu semata-mata tidak tilik pada hari ini, itu makruh namanya, kan? Bahkan merugilah, akan dirugilah. Kan? Buat benda makruh tak tinggalkan, orang yang merugikan. Benda makruh satu amaran daripada Allah. Bukan dibenci. Kerana yang makruh itu satu amaran yang dibencikan akan benda makruh oleh Allah SWT atas orang yang mengerjakan akan dia akan makruh itu. Dan erti harus pada syarat itu ialah barang yang dibiar dan dihalakkan akan dia. Samalah atau tafsirlah. Apa maksud dihalak? Dibiarlah. Harus itu barang yang dibiarkan akan dia. Macam mana rupa dibiar tu? Dengan tu taswir. Dengan tidak berdosa dan tidak dijanji seksa. Dan dengan tidak dijanji dengan pahala. Pahala pun tak. Dan seksa pun tidak. Atas orang yang mengerjakan akan dia akan barang yang dibiar tu. Akan haruslah. Bahkan diberi pilih antara buat dan tinggal itu. Itu benda harus. Misalnya seperti berjalan. Kan? Kita nak naik motor boleh. Nak berjalan boleh. Kan? Nak naik bas boleh. Itu benda yang harus. Kan? Ikut suka hati. Kan? Diberi pilih pada kita. Tidak ada tekanan. Tidur. Kan? Itu namanya benda harus. Nak tidur boleh. Tak tidur pun boleh. Itu benda harus. Makan, minum, berasa tengah hari tak nak makan lah. Dosa lah. Tak ada begitu. Benda harus. Dan sebagainya, misal tersebut, apa sebagainya bayannya. Daripada perkara-perkara yang harus. Tetapi, dikatakan harus yang tersebut itu selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Dikatakan harus, yakni tilik pada zat diri dia. Dan kata benda tu benda harus, tilik pada zati, tak tilik kerana lain. Pasal apa makan? Saya nak kuatkan tubuh, nak bangun malam. Itu dari lain dah. Berubah hukum dah. Dikatakan semata-mata harus itu tilik pada zat dirinya. Orang panggil zati dia. Kenapa kamu tidur? Saya nak kuatkan tubuh supaya boleh bangun untuk malam, supaya dapat menunaikan tahajud. Itu dapat pahala sunat tidur dia.
bukan harus. Sebab tu innama a'malu binniyat. Setiap kali kita buat benda harus, jangan lupa niat. Bila makan, bukan sekadar baca doa makan, jangan terlupa niat. Setiap kali minum walaupun harus, kalau harus, pahala pun tidak, seksa pun tidak. Jangan terlupa innamal a'malu binniyat. Lintangkan lain. Kalau minum supaya gagah tubuh boleh sembahyang fardu, dapat pahala wajib. Kan banyak beza tu. Jangan pernah hati tu lalai. Syarat nak didikkan kita supaya hati tu hidup. Dan ketika kita mula berjalan, niatkan. Niat sunat, dapat pahala sunat. Niat wajib, dapat pahala wajib. Itu berbeza. Kan? Itu maksud 4 perkara, wajib, sunat, makruh haram. Maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu, maka tidak dinamakan akan dia harus lagi. Tak namalah orang panggil betul harus. Tak dinamakan harus zati maksudnya. Orang panggil kalau tilik pada 4 hukum lain, tak dinamakan hukum itu hukum asal harus zati, tak nama. Kita sandarkan benda lain, itu berubah. Orang panggil aribi namanya. Bukan zati lagi, tapi sudah dia aribi atau hukum sudah berubah. Seperti berjalan, asal harus. Maka jika berjalan itu kerana menuntut ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan, dapat pahala wajib. Kita nak pergi masjid, kalau semata-mata niat berjemaah, dapat pahala sunat. Kalau kita niat nak mengaji fardu ain, dapat pahala wajib. Pahala wajib lebih besar daripada pahala sunat. Tengok atas niat kita kan. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu, dapat dosa pula. Kan dijanji, maksud dosa ni dijanjikan oleh Allah. Dan jika kepada yang sunat, maka sunat pula. Dan jika makruh, maka makruh berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Demikianlah orang panggil mengikut 4 hukum yang terdahulu. Inilah kan, orang panggil inilah huraian yang tersebut tu, huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar daripada usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Dan ini sepatut bicaraan 4 hukum syar'i, hukum syarak dibicarakan dalam kitab fiqh. Cuma sini di sepintas lalu je. Kan? Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian faidatun, ay hazihi faidatun, bermula dengan suatu faidah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tangguh sini dulu kan. InsyaAllah kita tanggung. Jadi kita buka pada soalan lah ya. Yang nak tanya Ustaz direct lagi senang lah ya. Lagi senang. Tapi sebelum tu saya bacakan soalan sini Ustaz. Ustaz, adakah belajar fardu ain juga dikira sebagai ibadah? Belajar fardu ain sudah tentu untuk ibadah. Kan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kan? Satu kewajipan. Dan bila wajib untuk ibadah. Kita kena ingat apa itu amal dan apa ibadah. Amal itu harakatul jismi awil qalbi. Fa in taharraka bima fihi sawab summiyat ta'atan. Wa in taharraka bima fihi iqab summiyat maksiatan. Apa amal? Tiap-tiap kali tubuh kita bergerak, setiap kali hati kita mula merasa, itu amal. Amal itu 2 bahagi. Kalaulah gerakan rasaan hati itu menghasilkan pahala, namun amal ta'at. Kalau gerakan itu menghasilkan dosa, namun amal maksiat. Kemudian ditanya, dalam banyak-banyak amal, mana itu ibadah? Ia dituntutkan pada syarak, itu dikatakan ibadah. Syarat tuntut tak mengaji, tuntut. Maka itu dikatakan ibadah. Ya, terbeza dia. Alhamdulillah. Lagi satu soalan Ustaz. Kadang jari saya biasa terluka berdarah
Jadi terus saya hisap jari yang berdarah itu. Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana hukum yang begitu Ustaz? Darah itu sebagai daripada najis. Hurimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan kamu akan bangkai dan darah. Darah kita tu najis. Kan? Bila najis, kan? Tak boleh sengaja berlumur. Atau kita rasa hukumnya haram. Telan apatah lagi haram. Kan? Rasa pun haram, telan apatah lagi. Kan? Kalau boleh jangan dirasa lah. Kita basuh terus. Kita basuh terus. Pasal benda haram. Kan? Bangkai kan darah. Hukum merokok itu apa Ustaz? Itu khilafiyah. Khilaf ulama. Sebagai ulama mengatakan haram, sebagai ulama mengatakan makruh. Cuma yang dibahas kata makruh rokok mana? Kata ulama yang kata makruh itu rokok yang gulung. Rokok daun normal rock down. Kan? Rokok yang gulung, ada gunting apa? Ada gunting cengkih. Kalau kena tu kain berlubang. Yang kata makruh itu haram bagi rokok yang gulung. Adapun sigaret ulama hukum kan haram juga. Ya. Ustaz, saya tahu boleh ke saya tahu hukum buat facial treatment? Facial treatment ni yang muka tu Ustaz. Apa tu? Facial treatment ni yang dia buat kecantikan muka tu dan juga suntikan macam botox tu Ustaz. Sebab kalau dia mengubah kejadian asal dan atas dasar mengubah yang kekal, itu haram hukumnya. Melainkan orang panggil dan ada asbab-asbab dia. Kan contoh bibir dia sengit. Kan itu tak mengapa. Walaupun diubah selama-lamanya elok, tak mengapa pasal dah berubah daripada asal. Dan adapun diubah asal elok dah. Kan? Tapi nak lebih elok itu selama-lama. Kan? Melainkan dengan izin suami lah. Dengan orang yang dah berkahwin kan. Suami dia kata tengok, cuba kau buat begini. Tu lain lah kan. Bagi orang berkahwin ni. Ya, dia nak cantikkan muka Ustaz. Sebab kena matahari muka tu macam pecah-pecah kan. Jadi dia nak buat treatment tu lah. Jadi itu persoalan dia. Boleh Ustaz ya? Boleh. Itu bukan mengubahkan yang lain. Itu bukan mengubah kejadian alam kan. Itu boleh. Boleh. Okay, soalan lagi Ustaz. Mandi harian ni kita niat sunat boleh ke dia tanya? Asal mandi tu hukum harus. Niat wajib dapat pahala wajib. Niat sunat dapat pahala sunat. Kalau kita niat sunat, dapat pahala sunat. Kalau kita niat wajib, dapat pahala wajib. Macam mana contoh dia? Dia niat mandi sebab nak sucikan tubuh, nak sembahyang fardu zuhur. Dapat pahala wajib. Lagi besar. Kalau dia niat untuk sunat, dapat pahala sunat. Kurang sikit. Boleh je. Boleh. Ustaz, soalan lagi. Lagi 5 minit ya. InsyaAllah kita ambil masa Ustaz 5 minit lagi. Ustaz, mengapa orang semudah itu meninggal solat fardu sedangkan dia tahu dosa besar? Ini macam dia nak tanya lah. Kenapa sangat orang tinggal solat fardu ni? Dulu di awal pengarang, di awal kitab disebut dah kan, ada sebagian orang sembahyang buat, tak puasa. Ada sebagian golongan manusia dia puasa tapi tak sembahyang. Asal dia tidak mengenal agama. Kan? Bunya Islam ala khamsin. Rasulullah menyebutkan dibinakan Islam itu atas 5 perkara. Islam itu ibarat binaan. Ibadah itu ibarat binaan. Kita nak buat bangunan, kena asalnya kukuh. Apa tu asas? Iman. Bila imannya kukuh, insya-Allah kita bina 100 tingkat pun takkan goyang. Bila tapaknya kukuh, insya-Allah binaan tu teguh. Dan kalau diri asalnya tak teguh, iman soal kepercayaan. Kita didik anak kita tapi tidak ada asas. Maka binaannya kejap elok, kejap sengit, kejap runtuh. Itulah ibaratnya kan. Ustaz, ini soalan dia tanya, seorang wanita ni, mungkin wanita yang tak ada mahram lah. Dia hadir ke masjid, majlis selawat ataupun zikir
tanpa mahram. Kalau masalah fardu ain tu tak jadi masalah, tapi dia tanpa mahram, dia pergi ke masjid menghadirkan majlis zikir. Zikir ni sunat lah, selawat dan sebagainya. Tapi dia tak ada mahram. Boleh ke Ustaz? Dia tanya. Boleh. Bila tidak ada yang mengajarkan fardu ain, dan fardu ain itu lebih besar. Kan? Fardu ain itu sangat-sangat besar, tak ada orang yang nak mengajarkan akan dia melainkan tempat di masjid masalan. Maka dia boleh pergi di masjid walaupun tidak ada mahram. Kalau yang sunat Ustaz, majlis zikir je, majlis selawat, dia nak pergi sembahyang jemaah saja boleh ke Ustaz? Lentang atas timbul fitnah atau tidak timbul fitnah. Bila bukan satu benda kewajipan, adakah timbul fitnah? Kalau dihadir, timbul fitnah pada dirinya atau dilarang. Mana kita kena nilai sendiri Ustaz ya. Kalau timbul kita tak baik, mana jadi haram. Kalau kita ni ratu cantik, kau datang rasa-rasa suruh mata mandang tu. Kalau kita ni kan bukan sebegitunya orang, pakai minyak wangi pun adalah kadar, tak ada pakai sampai di hutan, itu lain tu. Kan? Mana kena jaga lah Ustaz ya. Kena jaga batasan. Kemudian ini lagi satu soalan, dia kata dia bawa anak ke masjid sebab nak bagi anak pendedahan pada masjid. Tetapi ada sebahagian jemaah ladang, dia kata dia keliru lah sebab takut anak-anak jauh masjid. Ini maksudnya anak-anak yang tak ada balik lagi Ustaz, yang mumayyiz ni. Mungkin ataupun baby ke, saya tak pasti. Anak yang sudah mumayyiz jangan ditegahkan hadir ke masjid. Anak kecil yang sudah mumayyiz. Apa mumayyiz boleh beza dah. Pandai makan sendiri, boleh beza baik jahat, pandai bersuci sendiri. Bermakna anak dia sudah mumayyiz, jangan ditegah hadir ke masjid. Diraikan, bahkan diraikan. Bermakna kalau sudah mumayyiz, ditegah juga, maksudnya kita tidak bersalah lah. Yang tegah tu yang bermasalah. Tak mesra pada anak-anak. Ya betul. Ustaz, ni satu soalan lagi tentang musafir juga. Dia kata betul ke kalau musafir tanpa mahram itu perbuatan salah? Maknanya dia travel ke macam mana ke kan? Dan hukum haram. Kalau musafir dengan kawan-kawan perempuan lah, kira mahram ke tak Ustaz? Dia musafir. Rasulullah SAW menyebut dalam hadis, jangan kamu musafir seorang diri. Kan? Nabi tegas dalam satu hadis, jangan kamu musafir seorang diri. Carilah teman. Nabi suruh kita musafir, cari teman. Bukan hanya perempuan. Umum, hadis tu umum. Bahkan orang laki-laki pun demikian. Kan? Biar kita ada kumpulannya. Itu orang panggil satu sunnah. Sunnah dari itu. Kemudian musafir ni waktu malam. Sunnahnya. Maknanya perempuan bujang ni boleh musafir tu Ustaz. Walaupun kalau dia seorang, kalau dia ada grup lah contohnya, dia nak pergi overseas, nak ziarah mana-mana, dia bawa lah kawan dia semua kan, ada 2-3 orang, boleh ya Ustaz ya? Boleh, harus. Tak timbul fitnah, tak ada masalah, boleh. Okey, Alhamdulillah. Kemudian satu lagi soalan last Ustaz. Dia kata, boleh ke kita tiap-tiap melakukan apa-apa tindakan dengan niat sahaja? Contohnya, aku kerja hari ini kerana Allah. Dipakai niatnya. Dia pakai niat. Mana dia setiap kali dia buat hal betul, dia niat dia kerana Allah ya. Tapi tak buat. Kerja buat tak ke tak buat? Ini dia tak jelas soalan dia Ustaz. Kalau pakai niat je, nanti lapar ni. Macam tak suap nasi ni. Ada ke tengok kan? Niat tu bagus kan? Innama a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tu kan? Cukup cantik bagi orang hatinya hidup, cukup cantik. Kan? Cuma adakah orang panggil niat itu berbetulan dengan perbuatan ataupun tidak? Kan? Bagi niat tu 5 martabat kan? Yang pertama hajizun, yang kedua khawatir, yang ketiga hadisun nafsi, yang keempat hamun, yang kelima qasad. Untungnya umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita berniat berbaik, walaupun kita belum buat, Allah berikan ganjaran pahala. Itu untungnya.
Niat dah bangun malam, tahu dah aku ni kau tidur payah bangun dah. Kan? Tapi kita niat, dapat pahala. Dapat pahala. Kan? Berbeza dengan benda jahat. Kan? Benda jahat, kan saya sebut tadi 5 martabat niat kan. Yang pertama, hajizun. Sekali lintasan. Yang kedua, khawatir. Kita datang lintasan di hati 2-3 kali. Yang ketiga, hadusun nafsi. Apa hadusun nafsi? Kita bercakap dengan hati. Besok aku nak pergi sekian-sekian. Hati bercakap. Yang keempat, hamun, cipta. Adapun benda jahat itu, kalau bau khawatir, syarat tak kira lagi. Kalaulah kita niat benda jahat sampai tangga martabat yang keempat, hamun cipta. Bagaimana hamun cipta ni? Contoh benda jahat ni, malam kan aku nak merompak. Siang aku tidur ni. Walaupun dia belum merompak, siang dia tidur, niat nak merompak. Orang panggil hamun, cipta dah. Sudah kuat azam dalam hati, itu dikirakan dah. Benda baik, belum sampai hamun, dikira dah. Atau kelebihan. Atau kelebihan niat di hati. Okey Ustaz, last sekali. Ustaz pun dah letih. Saudara Faiz Studio nak tanya soalan. Dia kata voice boleh? Boleh. InsyaAllah. Silakan Faiz. Last. Ada ke saudara Faiz dalam ni? Silakan tanya direct. Ya. Nak tanya, macam mana kita nak bezakan antara ajaran sesat dengan ajaran yang tak sesat? Sebab kawan saya ni dia macam, dia ajar tentang, dia kata ilmu makrifat lah, ilmu ketuhanan. Tapi dia macam dia ajar syariat tarikat. Macam buat amalan, macam contohnya zikir, ucap kalimah syahadah 70 kali. 70,000 kali dalam masa 40 hari. Lepas tu dia adalah macam step dia untuk capai tahap makrifat tu. Dia kata ni ilmu makrifat dia cakap. Tapi dia, kalau dia pergi mana-mana dia buat Al-Quran. Lepas tu dia akan tanya, kedai ni elok ke tak? Dia buka ayat Quran, dia baca. Dia kata Allah tak suka kedai ni. Dia cakap macam tu. Dia kata sebab Al-Quran ni kalam Allah. Seolah-olah Allah berkata kepada kita dan kita pun boleh kita boleh bercakaplah dengan Allah melalui Al-Quran. Tapi nampak dia macam pelik sikit sebab dia kata kena khatamkan 14 kitab muktabah tapi tanpa berguru. Tanpa berguru, kena baca sendiri. Dan Allah akan bagi kefahaman. Macam mana tu Ustaz? Saya pun keliru juga. Panjang soalan tu. Jawapan pun panjang. Bila soalan ni panjang, jawapan pun panjang. Kan? Okay, kita ada 3 peringkat amal. Amal ini, kata alim ulama, amal 3 peringkat. Yang pertama, amal syariat. Yang kedua, amal tariqat. Yang ketiga, amal hakikat. Apa tujuan amal syariat? Liislahil jawareh. Nak sucikan zuri anggota. Yang kedua, amal tariqat. Liislahil qulub. Nak bersihkan hati. Perjalanan yang terakhir dalam tasawuf, orang panggil amal hakikat. Liislahil arwah. Nak bersihkan roh. Dalam perjalanan makam tasawuf, syariat, tariqat, hakikat, syariat, bersih anggota zuhir. Tariqat, bersih hati. Hakikat, bersihkan roh. Dan, maka jangan dilompat terus makan hakikat. Tidak akan pernah sampai. Perjalanan batin rohani cukup panjang, cukup banyak tipu daya. Ada 7 godaan syaitan. Saya sebut tajuk je, pasal soalan panjang, huraian ni panjang. Ada 7 cara syaitan goda anak Adam. Selagi belum sampai makam, jangan pernah kita lompat. Kalau zuhir anggota masih lagi jatuh maksiat, bermakna kita ni duduk makam syariat. Jangan berpindah makam tariqat, jangan pindah makam hakikat. Tak akan pernah sampai. Cuba macam mana pun, tak sampai. Dan perjalanan rohani ni, dia ada guru yang bimbing. Ada guru mursyid. Ada murabi, ada mursyid. Dan begitulah orang panggil, dia mesti orang panggil mursyid yang penting. Guru ramai guru, tapi nak cari mursyid. Dan orang sudah sampai, dia boleh bimbing rohani. Itu beza. Sepintas lalu begitulah. Okay, Ustaz.
fardu ain pun tak lepas dia nak pergi hakikat, letih Ustaz. Betul lah. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz buat masa malam ni. Sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan. Kita balik mengajar dan juga semua sahabat-sahabat dalam ni saya ucap terima kasih terus lemah dengan pengajian walaupun penat bekerja dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefahaman dan ilmu dan insya-Allah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah lebih-lebih lagi pada bulan Rajab, Syaban dan Ramadan akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Sama.